Ya, keluarga Malaysia sekarang ini di tangan saya adalah buku mewah di sebalik nama orang RTM dan di dalam buku mewah ini terdapat 77 personaliti RTM ataupun tokoh penyiaran yang telah banyak menyumbang bakti dan juga jasanya kepada dunia penyiaran khususnya kepada RTM. Dan pada hari ini kita bawakan dua orang yang turut tertulis di dalam buku mewah di sebalik nama orang RTM. Ya, jadi kita bersama dengan orang hebat. Ini semua yang perlu kita banyak belajar sebenarnya. Kita dapatkan ilmu. Jadi kita bersama dengan dua orang tetamu pada waktu ini. Datuk Bersama Mahat, mantan pengasas bahagian pemasaran RTM, dan juga kita ada bersama dengan Osman Hasham, mantan penerbit RTM, atau kita panggil Mr. H, ya? Ya, Mr. H. Ramai sebenarnya anak-anak buah yang menonton pada waktu ini, yang kata ini semua sifu kita. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita nak menyentuh berkenaan buku di sebalik nama orang RTM ini, mungkin kita nak imbas kembalilah pengalaman kerjaya sepanjang berkhidmat di dunia penyiaran khususnya di RTM. Silakan Datuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mengundang kami yang telah lama meninggalkan RTM ini. Saya bermula di RTM ini sejak student lagi. Saya buat pekerja sambilan sambil belajar. Lepas itu, lepas graduate terus masuk ke RTM. Menjadi bermula daripada penolong penerbit TV. Lepas itu kepada radio. Dan saya sepanjang saya di radio ni, tugas saya kebanyakannya membuka stesen baru je. Saya mulanya memformat semula rancangan Radio Malaysia Ibu Kota RMIK. Lepas itu kawasan tengah. Lepas itu diarahkan ke Labuan membuka stesen Labuan. Dipanggil balik untuk membuka stesen Seremban, Radio 3 Seremban. Lepas tu dihantar berehat sekejap study. Balik menyambung penubuhan Radio Malaysia Langkawi. Lepas itu dipanggil balik untuk mengasaskan penubuhan bahagian pemasaran RTM. Sebenarnya waktu itu pemasaran RTM ini dikendalikan oleh Kementerian Penerangan. Jadi waktu itu RTM nakkan satu unit untuk menyelaraskan pemasaran di RTM. Lepas itu saya ni kerja buka tutup je. Saya pun mengambil keputusan untuk melanjutkan karier lebih jauh. Saya meninggalkan RTM pada tahun 1997. Umur saya waktu itu umur 45 tahun. Jadi kalau dikira sekarang ni saya dah meninggalkan RTM ni selama 25 tahun. Wow. Bila saya masuk di RTM ni, saya pun terkejut, saya sesat. Masa saya tinggalkan RTM ni dulu yang ada dua bangunan je. Wisma Radio, Wisma TV. Sekarang ni siap dengan terowong, siap dengan itu, siap dengan ini. Jadi saya pun kena pakai Waze nak masuk. Alhamdulillah saya sampai. Itulah ceritanya. Itu dia pengalaman sepanjang berkhidmat di RTM. Kita nak bertanya juga pada Mr. H sendiri, pengalaman bersama dengan RTM, bagaimana permulaannya? Saya mula-mula, saya sebenarnya tak lama di RTM. 3 tahun saja. Sebelum tu saya bertugas sebagai pengarah di Jabatan Filem Negara. Sekarang dah tak ada lagi dah. Dan saya mohon untuk jawatan penerbit di RTM. Dan saya berjaya lah dalam saya punya permohonan tu. Dan saya bekerja di RTM 3 tahun saja. Itu jam agaknya kita ni darah muda. Bila darah muda dia perasaan memberontak kuat kan. Dan kadang-kadang ni bila saya ada di sini, bila saya dapat arahan kena buat ini, kena buat sesuatu ni agaknya dasar-dasar kerajaan, saya rasa kekok nak buat. Saya tak sedap lah. So saya rasa saya tak boleh ni. Sebab apa? Kalau saya bekerja di RTM, saya perlu mengikut arahan. Dan oleh kerana kita ni agak darah muda, saya kata nak ada revolutionize lah. Nak memberontak ni kuat kan. So kesudahannya saya kata begini ajalah. Untuk keselesaan diri,
jalan yang baik sekali ialah saya letak jawatan. Lepas itu saya letak jawatan. Sebab apa, kalau saya rasa kurang sedap bertugas dengan kerajaan, saya rasa it's not fair lah. Tak baik, tak elok. Menerima gaji dan tak ikut perahan. So itu prinsip saya. Baik. Jadi sepanjang 3 tahun itu, apa yang telah dilakukan walaupun masa yang singkat? Saya agaknya tak ada, saya tidak diletakkan di mana-mana bahagian. Saya bebas. Sebagai penerbit, saya penerbit bebas. Kalau saya nak buat, saya diarahkan buat dokumentari dan drama. Dan saya tak pernah diarahkan untuk membuat musical. So yang dua ni saya terlibat lah. Tapi dalam dua drama dan dokumentari ini, saya minat sebenarnya dalam dokumentari. Tetapi saya berjaya menang anugerah Sri Angkasa dalam drama. Cantiknya Membangun. Dilakonkan oleh Nur Azizah dan arwah Karim Latif. Menteri dia itu jam ialah Tan Sri Ghazali Shafie. Tajuk dia Cantiknya Membangun. Cantiknya Membangun. Walaupun dalam tempoh masa yang singkat, namun berjaya mendapat pengiktirafan di anugerah Sri Angkasa dengan Cantiknya Membangun. Satu penghargaan juga buat dunia penyiaran khususnya kepada kita semua di RTM. Dan juga saya Hani sempat membaca Datuk Abu Samah Mahat di halaman ke-30. Saya difahamkan di sini Datuk juga sempat membawa ataupun memperkenalkan rakaman rancangan hiburan bergerak dengan membawa artis-artis terkenal menjelajah dari negeri ke negeri, Datuk. Itu masa itu saya bertugas di kawasan tengah. Kawasan tengah ini dia meliputi Pahang Barat, Negeri Sembilan, Perak Selatan, Negeri Sembilan. Jadi waktu itu kita ada di rancangan kawasan tengah ini ada rancangan hiburan radio. Jadi kita mengembara lah ke Pahang Barat, ke Mentakap, ke Temeloh, ke Negeri Sembilan sampai ke Jempol, di Perak Selatan dan sebagainya, membawa artis-artis waktu itu, artis-artis yang terkenal waktu itu, dan penerbit kami waktu itu, saya bersama dengan penerbitnya Yazid Naim dan yang lain-lainnya, kita membawalah memperkenalkan ataupun membawa artis-artis ini untuk menghiburkan orang-orang kampung depan mereka. Kalau tak dengar radio je. Jadi kita bawa artis-artis ni ke kampung mereka dengan percuma. Jadi inilah yang kita buat waktu itu. Maknanya kita waktu itu betul-betul RTM ini bersama-sama dengan bukan saja di udara, tetapi bersemuka. Itulah kami buat waktu itu. Okey. Datuk tadi berkongsi maknanya asyik buka tutup aja kan masa tu kan, tinggal seperti itu. Tapi dipanggil balik disebabkan ialah pengalaman tu pastinya ada, dan yang paling penting adalah memastikan bahawasanya keberjayaan sesuatu projek itu. Jadi daripada pengalaman-pengalaman Datuk sendiri itu kan, mana satu agaknya yang menjadi kenangan yang paling terindah sebab lama bertugas dari zaman remaja sampailah beberapa puluh tahun selepas itu? Semuanya baik-baik belaka. Saya ni serupa juga macam kita punya CS kita ni. Orang yang keluar pada RTM ni dipanggil The Rebels. The Rebels. Tempat saya ni dipanggil buka stesen, naik pangkat ni tidak. Jadi dihantar belajar, disuruh buka stesen, naik pangkat ni tidak. Jadi nak tunggu apa lagi kan? Jadi kita keluarlah. Itulah sebabnya. Jadi walau bagaimanapun saya diberi kesempatan untuk membuka stesen-stesen ini dengan syarat. Syaratnya saya boleh buka stesen Labuan, saya boleh revamp RMIK, kawasan tengah dan lain-lain stesen. Tapi syaratnya saya pilih staf saya sendiri. Oleh kerana boleh
Kita nak bekerja, nak membuka sesuatu ni, nak meneroka ni, mesti ada orang yang bersefaham dengan kita, satu kepala dengan kita. Kalau seorang ke kiri, seorang ke kanan, nak buka benda yang baru ni susah. Jadi oleh kerana saya diberi kesempatan begitu, saya mampu berjaya lah untuk membuka stesen-stesen ini. Prinsip saya dengan rakan-rakan setugas senang aja. Kalau ada kerja, datang ofis. Kalau tak ada kerja, kau balik rumah. Kau jangan menyebuk kat ofis ni. Kalau kau nak ponting, cakap. Jangan kau ambil MC. Sebab kita bekerja di industri penyiaran ini, terutamanya penerbit ke ataupun juruhebah ke, kalau pukul 9 tu dia masuk konti, pukul 8 dia kata, Cik Abu, saya MC. Apa nak buat? Tapi sebenarnya tak MC, nak hantar anak sekolah. Jadi kita cakap, kalau kau nak ponting, kau cakap. Aku bagi kau ponting. Lepas tu kau ambil cuti. Lebih senang pada gitu. Daripada menipu-nipu, ambil MC sana-sini, lepas tu tak datang kerja. Jadi itu yang, kebebasan itu kena bagi kepada orang-orang yang kreatif ni. Jangan disekat. Jangan disekat. Itu yang sebab disekat tu sebab tu Encik Ash kita keluar. sebab disekat tu saya keluar kan. Jadi bila disekat-sekat dalam bidang kreativiti ni tak boleh sekat. Jadi yang paling penting kebebasan dan kerja tu siap. Ya, kerja tu siap. Dia nak buat malam ke, dia nak buat pagi ke, dia nak buat mana-mana pun, jadi siap. Kita bagi dia deadline. Dia bagi dia deadline. Kita cek. Kata kita bagi seminggu. Tengah minggu tu kita cek. Sampai deadline, engkau ada 1 hari lagi deadline. Kau siap tak siap? Kalau tak siap, bombat lah waktu tu. Dia nak buat hutan mana, dia pergi buat lah. Kalau dia buat ke pejabat, apa yang boleh buat? Tengok meja je lah. Ataupun datang ke pejabat sembang. Dalam industri kreatif ini tidak boleh disekat. Bukannya punch in 8 balik pukul 4 suku. Itu dia. Ya. Okey, itulah pentingnya dari sudut kreativiti perlu kita sentiasa perkembangkan khususnya dalam industri dunia penyiaran ini. Jadi kita tadi dah sedia maklum Encik Osman Hafsyam ataupun Encik H ini telah memenangi anugerah bagi drama terbaik Cantiknya Membangun. Bagi penonton yang mungkin tidak mengenali Encik Osman Hafsyam ataupun Encik H ini merupakan penerbit bagi filem Adik Manja, Mekanik, Rahsia dan juga siri sitcom Pimai Tangtu. Pimai Tangtu. Jadi mungkin boleh kongsikan dari segi perasaan apabila nama diletakkan di dalam buku mewah di sebalik nama orang RTM ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Persatuan Veteran RTM sebab masih ingat kepada saya. Dan hubungan saya dengan RTM masih lagi erat. Agaknya masa itu saya mungkin dinamakan The Rebel lah. Datuk jadi kan The Rebel. So tapi Rebel ni sekejap aja. Bila umur dah meningkat, kuranglah kita punya rebellious. Sekarang ni dah okey. Dan saya sebenarnya letak jawatan 24 jam. Tak pernah dalam sejarah dengan RTM penerbit letak jawatan 24 jam. Tapi oleh kerana marah tu saya letak jawatan 24 jam. Tapi eloklah hari ini agak perasaan sudah sejuk. Umur pun sudah meningkat kan. Itulah dia. So dalam arti kata dalam bahasa Inggeris, I had one of my best time bekerja di RTM lah. Walaupun 3 years, hanya 3 tahun saja. 3 tahun. Tapi saya rasa puas bekerja kan. Betul. Sebab saya diberi sedikit kebebasan, tapi tidak banyak kebebasan untuk berkarya. Dan saya rasa berkata Datuk tadi, orang yang berkarya ni perlu kebebasan. Sebab itu mereka ni agaknya nak mengepak kan. Kan. So saya rasa dasar kebebasan ni perlu diberi kepada orang-orang kreatif. Ini tidak maknanya kalau dia itu agaknya dia perasaan terhadap dasar tak betul, dia kena tahanlah sekian. Bersabar.
InsyaAllah. InsyaAllah ya. Apapun kita ucapkan banyak terima kasih jasa yang telah dicurahkan walaupun masa yang singkat dan padat, tetapi banyak pengalaman yang telah dikongsikan di sini boleh jadi satu inspirasi untuk kita untuk kita meneruskan kerja-kerja kita selepas ini. Diharapkan ada yang mendengar diharapkan ada yang mendengar insya-Allah, dan diharapkan nanti selepas ini akan lebih banyak lagi kita bersama dengan para veteran RTM untuk kita berkongsi lebih banyak lagi berkaitan dengan di sebalik nama orang RTM. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dato' Abu Samar Mahat dan juga Encik H ataupun Encik Osman Hafsyam. Terima kasih atas sumbangan yang diberikan kepada kita semua dalam dunia penyiaran, khususnya kepada kita di RTM. Dan sekarang ini Hani. Okey, nak bagi tahu, nak maklumkan kalau sekiranya anda berminat, boleh hubungi PV RTM. Ya, Facebook Veteran RTM untuk anda dapatkan informasi lanjut. Pasti ada nama-nama hebat yang ada di dalam buku ini. Ada 77 tokoh penyiaran yang terdapat di dalam buku mewah di sebalik nama orang RTM. Dan sekarang ini Hani, kita akan terus